Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tak jawab tu sir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ada orang tak ni? Salam cikgu. Okey. So hari ni kita akan sambung belajar tentang elektrik lagi. Masih di bawah elektrik. Elektromagnetan. Iaitu bagaimana tenaga elektrik yang dijana di hidroelektrik, di empangan-empangan elektrik, empangan-empangan sumber tenaga kan, sampai ke rumah kita. So kita cakap tentang penjanaan dan perantaran tenaga elektrik. So tenaga elektrik yang dibekalkan kepada rumah kediaman, kilang-kilang dan lain-lain sektor dijana dari pelbagai. Sebelum cikgu nak masuk tajuk ni, okey, cuba kamu setengahkan kepada cikgu apakah tenaga-tenaga yang kita jana untuk jadikan elektrik. Contoh satu, yang kau tahu hidroelektrik kan, contoh tadi kan, hidroelektrik. Elektrik datang dari mana ni? Daripada empangan. Empangan air. Okey, lagi apa lagi? Yang angin tu apa cikgu? Kincir angin. Kincir angin. Lagi? Lagi? Apa lagi kamu tahu? Kincir angin. Apa dia? Turbin tu hidroelektrik kan? Lagi apa? Apa yang kamu tahu? Arang batu kan? Arang batu, pernah dengar? Tak. Arang batu, tak apa cikgu terangkan. Lagi apa? Gisim. Kan? Lagi? Solar. Solar. Lagi kamu tahu? Tenaga nuklear. Lagi? Kalau ditakdirkan negara kita blackout, satu dunia blackout, tenaga elektrik tak ada, macam mana kau nak hasilkan? Nak guna apa? Itu je yang kau tahu. Okey, kesemua perkara yang cikgu sebut ni, okey, ini semua kecuali yang ni. Kecuali solar. Solar, ini semua menggunakan turbin. Turbin ni apa? Turbin ni konsep motor yang kita belajar tu. Sama ada motor itu arus terus ataupun arus ulang alik. Biasanya mereka gunakan arus ulang alik. Kita ada dua komulator ni. Ini dia ni. Dia punya apa skematik. Ada apa? Cuba lukis sikit lah. Ini apa ni? Ini adalah magnet utara selatan. So yang ni yang naik pusing turun naik bawah tu. Yang ni yang pusing menghasilkan arus arohan elektromagnet. Okay, ni kita dah belajar. So fungsi-fungsi ini datang daripada mana? Daripada yang cikgu sebut tadi lah. Okay, contohnya hidroelektrik elektrik yang memusingkan turbin tu, di mana air mengalir melalui satu terowong dan memusingkan turbin itu yang menggerakkan motor ni dan menghasilkan elektromagnet sentiasa mengalir. Kemudian kincir angin pun sama juga konsep dia macam hidroelektrik, angin yang tiup memusingkan kipas itu dan menghasilkan elektromagnet. Ingatlah, yang benda-benda yang ni cikgu sebut ni mereka tak gunakan arus terus sebab dia bukan konsep dynamo. Dynamo kita menggunakan satu kumulator. Kumulator satu je. Tapi ada dua ni untuk arus ulang alik. Arang batu pun sama juga. Mana barang batu ni dipanaskan, dicurahkan air steam tu akan naik macam kereta api steam kan. Curah tu naik, steam tu naik dan memuntahkan turbin juga, sama juga. Biogesi ni apa? Biogesi ni di tempat penumpukan sampah di mana bila kamu enakkan sampah ke dalam bawah tanah, dia panas dia mengeluarkan satu wap bau tu wap tu dia dipusingkan turbin juga. Tenaga nuklear pun sama juga. Tenaga nuklear ni menghasilkan haba yang sangat tinggi bila dicurahkan air jadi steam, dia memuntahkan turbin juga. Banyak semua kaitan dengan turbin bukan dia ombak yang pas pantai dia pusing-pusing, dia pusingkan turbin masa dia sebelum dia sampai pantai dia pusingkan turbin. Okey? Ni ombak
ombak besar kan. Datang ke pantai, bawah ni ada tubing di pantai. Okay. Apa lagi ombak? Apa lagi yang kamu nampak? Okay, banyak semua perkara yang kamu nampak itu adalah menghasilkan tenaga elektrik. Okay, tetapi dia dihasilkan oleh tubing. Kecuali tenaga solar. Okay, boleh faham eh? Okay, jalan kuasa hidroelektrik. Kita tengok satu persatu. Sebagai contohnya, ni. Gambar dah cikgu tunjuk sekarang ni. Okay, bayangkan ini adalah jalan kuasa yang menghalang air tu. Ada satu laluan masuk. Laluan masuk ini memasukkan air dan memutarkan tubing ni, nampak? Okay, sentiasa mengalir. Okay, bila tubing memutar, okay, dia menghasilkan arus elektromagnet. Dia akan pergi ke power plant. Okay, power plant ni akan jumpa dengan satu dipanggil transformer. Transformer ni akan jadi injap naik. Injap naik. Dia menaikkan elektrik untuk pergi ke tempat lain. Okay. Ni contohnya, empangan. Ini struktur empangan tu. Okay, dia memusingkan tubing dan menghasilkan arusan elektromagnet. Ni hidroelektrik. Okay, sebab apa cikgu akan cerita ni? Sebab kadang-kadang ada keluar dalam exam. Exam struktur. Bagaimanakah fungsi hidroelektrik? Bagaimanakah hidroelektrik menghasilkan elektrik? Kamu kena cerita daripada A sampai Z. Jalan kuasa gas. Jalan kuasa gas ni macam biogas, biogesin. Kamu tahu kawasan gunung berapi, kawasan gunung berapi ada lava bawah tu, okey, lava, okey. Adalah tubing kat sini, okey. Tubing besar, okey. Bila ditiram-siram air, steam akan naik. Okey, dia akan pusing tubing ni. Dia menghasilkan arus elektromagnet. Semua kaitan dengan tubing. Tubing ni datang mana? Dia datang daripada magnet dan arus aruhan kat sini, solenoid. Okey. Dan yang menyebabkan arus itu mengalirkan arus elektromagnet. Okey, ini gas sama konsep, ini tubing juga. Okey, ini tubing Okey. Dipanaskan, bila air masuk dipanaskan dan memutarkan tubing ni dan menghasilkan elektrik. Okey, jalan kuasa nuklear. Ini yang diguna pakai di negara Jepun. Negara Jepun cikgu rasa elektrik dia semua free. Asal je tak? Tak salah cikgu. Sebab apa free Sebab kalau gunakan nuklear, bayangkan nuklear, dia boleh mereput dalam sistem reaktor ni berjuta-juta tahun, tak akan habis. Tetapi risikonya bahaya kalau siapa yang ada jenayah kuasa nuklear seperti Jepun pernah terjadi dulu. Tenaga nuklear dia bocor menyebabkan radiasi terbebas. Tapi banyak manfaat dia gunakan tenaga nuklear di mana dia guna sistem tubing juga, ni tubing dia. Di mana dia bila reaktor ni panas, dia akan sejukkan dengan menggunakan air. Air dipam masuk, bila air steam keluar. Steam tu akan memutarkan tubing juga dan tubing dia akan menyalakan satu generator dan menghasilkan elektrik. Mengalir terus. Okey. Sentiasa mengalir. Okey, bukan satu je, ada 8-10 tubing di setiap satu session Banyak. Okey, jalan kuasa biomass. Biomass ni adalah benda yang panas di bawah tanah. Yang kita apa, food waste. Biasa ni kat luar negara ada. Kita kurang ada. Dibuat sampah di dalam tu. Okey. Dan letakkan satu corong. Corong itu keluarkan gas itu akan mengusingkan tubing ni. Okay? Sama konsep dia. Yang penting kamu tahu bagaimana tubing itu menghasilkan elektromagnet. Arusan aruhan elektromagnet. So jalan kuasa solar, ini yang beza ni, solar. Solar yang berbeza di mana ada sel solar ni. Sel solar ni bukannya boleh dibeli pakai, dia ada buat, digunakan. Cara nak buat ni cikgu tak mau cerita, panjang cerita dia. Tapi solar cell ni, bila dia menyerap kepekaan cahaya matahari, dia akan menghasilkan satu tenaga arus. Biasanya tenaga solar dia arus terus. Arus terus. Sebab itulah kalau kamu guna tenaga solar, dia lambat nak charge. Okay? Dia mengalir dan substan ni yang menukarkan arus ulang-alik. Okay? Ada satu dipanggil rectifier, kita belajar ni. Elektronik. Okay, jalan kuasa angin. Sama juga kes dia. Angin tu tubing tu, dalam ni ada tubing banyak angin, kipas angin yang besar ni. Bukan untuk sejukkan kawasan ni tapi untuk memutarkan tubing itu menghasilkan elektrik macam biasa.
Okey, ni kita nak belajar tentang penghantaran tenaga elektrik. Tahu bahawa semakin panjang wire, semakin panjang wire daripada pusat power plant ni sampai ke rumah kita panjang, dia akan kehilangan tenaga sebab ada rintangan yang sangat tinggi. Okey, cuba tengok satu persatu. Okey, power plant ni contohnya kita ambil hydroelectric. Hydroelectric. Okay. Hydroelectric ni bila dihasilkan satu jumlah voltan, voltan itu perlu dinaik tinggi. Okay, arusnya perlu tinggikan. Okay, dia kena sambunglah ke transformer. Transformer injak naik. Injak naik. Bila injak naik, dia akan sampai ke transmission international. Atau ni ada transmission line ni maksudnya link antarabangsa. Antarabangsa apa ni? Yang aku dah lupa cikgu. Tapi link lah yang kabel besar kat luar tu. Okay. Dia mengangkut 1 kilowatt kuasa dia sangat besar atau kilovolt. Kilowatt. Voltannya beribu-ribu sebab itulah kalau kamu pegang ni kamu kena kejutan dan kamu boleh mati atau terbakar. Dia sampai dinaikkan dan bolehlah konsep tu di mana bila voltan tinggikan, rintangan pun memang ada masih lagi ada rintangan okay, tapi 1000 volt tu confirm rintangan tak boleh nak halang. Dia akan terus mengalir sampai ke satu tempat untuk turunkan dia punya tu, gunalah injak turun. Okay, ni injak turun dan sambung ke satu distribution lines dan sampai ke rumah kamu. Itu 230 volt. Okay. Right, boleh contoh ni jana kuasa sambungkan dengan jana kuasa 25,000 kilowatt. Disambungkan dengan transformer injak naik, dinaikkan lagi dengan jumlah 132 kilowatt. Jaringan international tu, rangkaian grid nasional ni akan bergerak sehinggalah keluar daripada hutan lah. Ni contohnya hutan lah ni. Takkan dia nak sambungkan dekat tanah perumahan. Dia jauh daripada Tasik Kenyir tu sampai ke rumah kita Okay, 132 kilowatt dan di situ kita turunkan dengan menggunakan injak turun. Dan dia mengalir dengan 33 kilowatt untuk industri berat dan satu lagi dia akan mengalir menggunakan injak transformer lagi, injak turun dan masuk ke dalam perumahan 240. Okay. Nampak gambaran sebab dalam soalan SPM disuruh ceritakan bagaimana elektrik ni dibawa sampailah ke rumah kamu nanti. Okay, turun cerita dengan jelas Okay. Contoh lagi jana kuasa disambungkan dengan transformer injak naik. Voltan dinaikkan oleh sistem jana kuasa dinaikkan 132 volt sebelum disalurkan ke rangkaian nasional bertujuan mengurangkan tenaga yang hilang. Mengurangkan tenaga, tapi sebenarnya dia hilang, tenaga tak hilang. Tenaga tu hilang melalui apa? Tenaga haba. Okay, tenaga haba. Ingat tenaga tidak boleh dimusnahkan tetapi boleh berubah daripada tenaga lain kepada tenaga lain. Contohnya tenaga elektrik tadi tu masuk yang hilang sepanjang perjalanan dia sampai ke sana, tenaga haba telah hilang. Okay, tenaga yang hilang disebabkan oleh rintangan kabel. Ingat lagi rintangan kabel rintangan semakin panjang laluan dia semakin tinggi. Dia lebih tinggi berbanding dengan yang pendek. Dia rendah sikit sebab pendek Dan satu lagi tebal dan nipis. Nipis ni lagi tinggi dengan dia, tebal ni rendah. Okay, bagaikan kamu naik highway lah. Kalau highway ada 5 lane, kan senang nak lalu. Tapi kalau highway tu lane 1 je, ni sempit, susah lalu. Dia rintangan tinggi lah. Sama juga, daripada KL nak pergi ke Selangor dekat je, tapi nak pergi ke Kedah jauh. Rintangan yang tinggi. Okay, lebih kurang itulah. So tenaga hilang. Okay, tenaga ialah P sama dengan I R02. Okay, datang dari mana? Datang daripada E sama dengan V Q I R I T. Ini adalah apa tenaga R02 R T. Ini jika ada masa. Tapi yang ni, air arus ni adalah daripada tenaga yang hilang. Tengok formula dia. Kebekalan kuasa. Sebab sistem dalam makmal So kita ada 12 volt, 24 watt.
12 volt 24 watt. Okey. 12 volt 24 watt. Kamu dapat arus. Arus ni berapa arus dia? Okay, P sama dengan I V kan. So arus dia ialah 24 bahagi dengan 12. Arus dia ialah 2. Kan? 2 ampere. Senang je. Okay. Disambungkan dengan transformer injek naik 1:20 dan kamu akan mendapati berapa dia naik? Apa V sini? Formula apa? VS VS per VP NS per NE. Kalau cikgu ada VS kita tak tahu, primer kita tahu iaitu 12 volt, VS tak tahu, dan kita tahu primer kita 1, S kita 20. Selesaikanlah. So VS kita berapa? 20 darab dengan 12 ialah 2400 volt kan? Betul kan? Cuba kira. Betul? 2400 volt. Okay, 2400 volt mengalir dan sampai ke sini turunkan dan bagaikan ini adalah perumahan rumah dan akan mengalir 12 volt saja. Soalan keluar oleh exam dia bagi kamu bentuk macam ni dan kamu kena kira dia punya lilitan, kamu kena kira dia punya volt keluarannya, dia kena kira kamu punya arus. Contoh di sini. Okay. So, ini injak naik pada primer ke sekunder. Primer ke sekunder. Okay. So, apa dia minta? Dia mengalihkan arus terus. Pastikan arus ulang alik. Arus ulang alik aja boleh masuk ke transformer. Penisbah hitam MPS ialah 1:20. Penisbah 1 MPS ialah 20:1. Okay, apa yang minta ni? Kita boleh kira dia punya arus dia punya voltan sekunder boleh kira. Okay, contoh. Mari tengok soalan contoh ya. Okay, 12 volt arus ulang alik. Okay, dibagi kamu 12 volt sama 24 watt dan kamu boleh cari arus. Dan kabel penghantar ialah 1.5. So, di mana di sini dia bagi kamu R masa dihantar ialah 1.5 ohm. Okay. Arus ni ialah 2 ampere, betul tak? Rintangan rintangan di sini. Okay, hitungkan tenaga yang hilang bagi kabel penghantar. Macam mana nak hitung? Okay, tengok. Okay, pertama kita tahu VS kita berapa. VS kita menggunakan formula VP per VS sama dengan NP per NS. So VP kita ialah 12 volt. VS kita tak tahu. P kita ialah 1 per 20. So kita punya VS kita ialah 2400 volt. Okay, tengok exercise-nya. 2000 lah, 240 sorry. 240 volt, okay. Kemudian sampai ke tengah-tengah ni, apa yang terjadi? Okay. Kita ada IS kita, tak tahu. So kita dah dapat ini ialah V kita ialah 240 volt. I kita tak tahu. Tapi kita ada rintangan iaitu 1.5 ohm. Formula kita tahu iaitu V sama dengan I. Boleh tak cari I? Boleh kan? 240 bahagi dengan 1.5. So berapa dia punya arus? Okay, yang ni digunakan kuasa input dan kuasa output. Okay, kita kuasa input kita lah 24 volt di bawah. Sama dengan kuasa output kita iaitu kuasa output kita ialah 240. 240 darab dengan I. Okay. Kuasa ialah P sama dengan VI kan. Okay, kita guna cara ni .
0.1 ampere. Berapa ni dapat ni? Tak cuba kira je. Kalkulator pun tak ada. Okey, kita tak boleh guna cara ni Tak boleh guna cara yang ni. Kita guna cara kuasa. Kita tahu bahawa padam sikit lagi. Padam sikit lagi. Okey. Kita tahu bahawa ini adalah kuasa yang masuk adalah sama dengan kuasa yang keluar. PI dia adalah PO. Kita bagi maklumat PI kita adalah 24 volt sama dengan PO. PO kita tahu V kita VS kita dapatkan daripada kat dalam asal daripada sama dengan P D I So V kita dah tahu 240 darab dengan I kita. So I kita ialah 0.1 Okey, dah dapat dah I. So kuasa yang hilang tenaga tu kita gunakan formula ni Kuasa hilang ada pada tenaga yang hilang guna kuasa ni iaitu I kuasa 2R. Pertama ni formula ni I R V dengan I R. Okey, datang daripada I darab dengan VI. Inilah P kuasa. Kenapa tu tenaga Q confuse tenaga. Lepas tu ni kuasa lah. Kuasa yang hilang. Itulah kuasa hilang, bukan tenaga Soalan lain salah ni. Satunya kuasa. Kuasa hilang. Sebab ini datang daripada formula ni. Okay, formula ni. Ini datang daripada P sama dengan I V. Gunakan IR sama dengan I kuasa 2 R. Kalau tenaga E sama dengan, ingat lagi Q dengan V ni. IT I R. I kuasa 2 R T. Ni untuk tenaga Ni untuk kuasa. Ingat lagi. Okay, juga kamu ingat elektrik itu Okay. Mari tengok latihan sekali lagi. Kita tengok. Kau boleh faham ni? Angkat tangan. Follow tak? Boleh follow tak? Ada boleh follow? Boleh cikgu. Siapa tak boleh follow kat tangan? Yang tidur ni. Umairah, Akhilah, Kazrin, Dayana, Aisyah, Uman. Ada lagi tak ni? Cikgu. Okay, kita tengok contoh yang lain pula. Okay, sebab soalan kadang keluar soalan macam ni dalam soalan struktur. Okay, kita tengok sekali lagi. Untuk kawasan yang pertama iaitu 24 volt arus lalik dibekalkan. Okay, dia mengalir. Tujuan letak ni kita nak tahu kuasa kat sini berapa kuasa kat sini berapa. So, kita kuasa kat sini ialah 48 watt 48 watt dan voltan dia adalah 24 volt. Automatik mendapat I dia. I ialah datang daripada formula apa? Formula P sama dengan IR IV So I sama dengan kuasa darab bahagi dengan V iaitu 48 bahagi dengan 24 jadi 2 ampere kan? Bahagi dengan 24 okey. Cikgu dah confuse lah. 48 bagi 24 apa? Betul lah, 2 ampere. Okey, di sini kita tahu maklumat tiga maklumat kita dapat dah. Satu voltan ni 24 volt dan kuasa dia 48 watt dan 2 ampere. Okey. Ini kita tahu bahawa apa yang masuk akan keluar PO. Kuasa dia sama. Okey. So kita nak cari yang ni di sini, kawasan ni. Kawasan ni VS dia berapa? Kita gunakan formula transformer. Ingat lagi. VP, VS, MP ataupun NS. Ataupun kamu boleh formula ni. Letak S kat atas pula. VTP, NS per NP. Benda yang sama yang confuse. Sama je. Kita cuba yang ni So VP kita ialah 24. VS kita nak cari tu. MP kita dibagikan 1 dan 10.
So VS kamu dapatlah 240 volt. Okay, VS kita dapat dah, iaitu 240 volt. Okay, masih lagi kekal P sama dengan IR, iaitu kuasa kita nak cari ni. Dia bagi kamu rintangan ialah 1.0. Okay. So, apa kamu, boleh tak kamu cari dia punya I? I yang mengalir So, senang saja disebabkan PI sama dengan PO, iaitu PI sama dengan PO. PI kita ada, iaitu 48 watt. PO kita ialah P darab P, bukan P ianya adalah mana? Okay. Ianya adalah P sama dengan IV So I, V ialah 240 volt. Okay. So kamu nak cari I, kamu akan dapatlah 240 volt. 48 bahagi dengan 240 volt dapat berapa? 0.2 kan? ampere. Okey, dah dapat dah I kita iaitu 0.2 ampere. So boleh tak cari kuasa yang hilang? Okay, kuasa yang hilang di sini apa? Ataupun tenaga. Kenapa tenaga? Atau kuasa. Okay, iaitu P sama dengan IV ataupun I kuasa 2 R. Okay. Inilah IR So masukkan saja 0.02 kuasa 2 darab dengan R kita ialah 1. Dan akan dapat kuasa hilang berapa? Okay, kita teruskan pengertian. Iaitu 0.04 watt. Okay, boleh faham tak ni? Cikgu conteng ni nampak tak? Boleh tak ni? Tulis nota kamu dengan bahasa kamu sendiri Okey, tak boleh lagi. Kita cuba lagi sekali. Cikgu nak kamu buat pula. Cikgu nak kamu cari jawapan dia. Okey, sedia? Cikgu bagi masa 5 minit untuk selesaikan masalah ni. Sekarang ni tak bagi dah kuasa. Tak ada kuasa sini. Watt tak ada. Voltan ada. Cuba cari kuasa tak sini? Boleh kan? Kuasa kita cari dengan formula I, R, IV. So, I kita ada, V kita ada kan? Boleh nak cari kita punya PI. Iaitu 5 kali 20 sama dengan. Selesaikan. Cikgu nak tenaga yang hilang ataupun kuasa yang hilang Last sekali. Berapa? Okey, selesaikan. Korang nampak ke cikgu? Nampak Boleh cari Boleh tak ni? Selesaikan? Bagi 5 minit. Berapakah tenaga yang hilang? Senang saja ni. Step 1. Cari kuasa. Step 2. Guna formula transformer. Step 3. Carilah kuasa dia, kuasa hilang. Terus saja. Allah. Okay, tolong buat Cepat. 2 minit cukup lah. Letakkan jawapan dekat bahagian chat.
Cepat-cepat kita dah masuk ke balik elektronik Okey, dapat jawapan? Siapa dapat jawapan? Siapa yang dapat jawapan? Hai, seorang tak dapat jawapan lagi. Berapakah tenaga yang hilang? Cepat. Berapakah tenaga hilang? Ni, pegang ni. Berapakah tenaga hilang? Boleh tak ni? Tak dapat cikgu. Tak dapat. Yang lain? Yang lain dapat tak? Senyap kan ni? Dah. Dah left lah. Cepat. Tak dapat juga? Tak dapat korang. Tengok betul-betul cikgu buat Okey, cikgu ulang sekali lagi. Okey. Pertama. Kuasa. Okey, kita tahu kuasa yang masuk sini PI sama dengan PO. Kuasa output. Input adalah sama Okay, senangnya nak cari kuasa ni Pertama sekali kita tahu di formula apa kita guna pakai kalau ada benda ni. Iaitu guna formula VP per VS sama dengan NP per NS. Okey. Formula ni selalu diguna pakai. Okey, mari tengok satu persatu. Maklumat pertama dia beri kamu ialah 20 VP kita, volt primer kita ialah 20 volt. Dan I primer kita ialah 5 ampere. Dan PI kita kuasa dia apa? Kuasa formula daripada IV. 10/100 watt. Betul tak? 18 watt daripada 20 darab dengan 5 ampere, betul? Dan maklumat yang di situ. Okey, maklumat yang kedua. Di kawasan sekunder ataupun kata output. Sebagai output kita dapati kita ada rintangan kita ialah 2.0 ohm. Voltan kita ada tak? Tak ada, kena cari. Arus kita ada tak? Pun kena cari. Betul. Nak cari VS macam mana? Datang daripada hasil, iaitu jika kita ada voltan 20 volt, berapakah kita kata VP kita 20 volt, berapakah VS ini? Boleh cari, betul? Gunakan formula VP sama dengan VS sama dengan NP per NS. So, masukkan 20 VS sama dengan NP kita ialah 1 nisbah 10. So, kamu dapatlah kamunya VS kamu ialah 200 volt. Betul tak? 20 kali 10, 200 volt Okay. Dah dapat 200 volt, masih boleh tak cari ni? Ni dah cari, yang ni pula. Tahu bahawa kuasa input adalah sama dengan kuasa output. Okay, dibaca transform unggul Okay. Kuasa input kita ialah 100. Keluar betul 100. Keserti betul lah. Mata di situ. Okay, 100 watt. Kuasa input kita tak tahu berapa. Sebab apa kita ada maklumat PO ni adalah IV. IS dengan S. So VS kita dapat dah 200. Darab dengan IS kita tak tahu. So kita cari IS tu. IS kita ialah 200 bagi 100 apa? 1. Betul kan? 1 ampere. Kita dapatlah 1 ampere. Okay. Kita dah boleh cari dia punya kuasa yang hilang ataupun kuasa hilang iaitu P sama dengan IV. IV ni ialah I, pecahkan dia jadi IR. So I kuasa 2 Cikgu. Ya. Yang 200 tu bagi dengan 100 Ya, betul. Bukan 2 ke? 2, sorry. 2. Dia kata kamu tak dengar tadi.
Okay, 2 So, 2 kuasa 2, R kita ialah 2. So, berapa? 4 darab 2, 8 watt. Betulkah jawapan kita ni? Okay. IS 5. Kenapa 5? Kenapa 5 ni? 100 bagi 200. 100 bagi 200. Balik je. Cikgu tu balik. Sekejap. 20, 20, 100. Terbalik lah. Kurang Pindah bawah. ni. 200 pindah bawah 100. Ni. Sebenarnya tak ada yang tidur Ada tidur ikut, dia apa cikgu buat. Okay, bukan 2 ampere Di mana lepas yang ni ke bawah yang ni ke bawah So 100 bagi ni jadi dapat 5 0.5 0.5 cikgu. 0.5 ampere. Yes. Jadi 0.5 ampere sini lah. Kuasa 2. Mana pen cikgu hilang. Okay. So 0.5 bagi dari kuasa 2, R kita ialah 2. So berapa jawapan? 0.5 juga. 0.5. Ya ke? Ya kan? Betul. Tapi tak dapat ni. Faham tak? Betul. Faham cikgu? Faham cikgu. Okay, pendek kata daripada apa kita buat tadi tu. Okay, bila berada di kawasan ni, maksudnya kita boleh cari watt kuasa dia. Kuasa kita boleh cari. Okay, watt Watt boleh cari. Voltan tu boleh cari. Arus pun boleh cari. Okay. Kalau langkau ke sana, kamu boleh cari VS dia dengan formula apa? Formula transformer kan. Dia akan boleh cari IS dia jika PI dia sama dengan PO. PI ni dah kuasa Kuasa input sama dengan kuasa output kamu boleh cari. Di mana kuasa input ialah R, VP, VIP VSIS. VP ni apa? VP dari sini lah. Dan IP dia daripada sini lah. Kamu dapat tadi. Dan VS ni kamu cari apa? Kamu cari daripada formula transform tadi dan kamu boleh cari nilai S. Dan daripada nilai ni, kamu akan dapat satu lagi maklumat iaitu rintangan kabel. Kabel yang besar yang panjang sampai ke ni kan. Hanya 2.0 ohm je hilang. So rintangan dia. Okay. So kamu gunalah formula P sama dengan I R kuasa 2 Itu datang dari mana ni? Daripada P sama dengan I V. Ini adalah formula apa? Formula kuasa tadi tu. Watt tadi Okay, sebenarnya bukan hilang, hitungkan tenaga hilang, hitungkan kuasa yang hilang tu Dia salah kataan je. Bukan tenaga. Tenaga ialah E. E sama dengan Q V, betul tak? I T, Q ialah charge V ialah I R. I kuasa 2, R E. Ini tenaga. Okay, tenaga kamu guna tenaga lah. Kalau nak cari tenaga, formulanya dengan ni. Tapi kamu tak ada masa. Masa tak ada. Kalau ada masa, kamu boleh cari tenaga. Tapi kalau kamu tak patut cari kuasa jelas tak ni? Cari kuasa, kamu gunakan formula kuasa dia lah. I tadi itu kamu dapat dan kuasakan 2 dan bukan rintangan itu. Dapatlah kuasa yang hilang. Okey, boleh faham? Okey, perbandingan voltan penghantar dengan tenaga yang hilang. Okey. Dinaikkan dengan 200 volt. Okey. Dinaikkan dengan 1000 volt. Okey, tengok apa beza dia? Apa hubungan mereka ni? KPI sama PO 24 volt 24 watts US kita kamu akan dapati I kita ialah 0.12. Kalau tengok sebelah kanan pula, sebelah kanan kita ialah 1000 volt 1000 volt. Okey, hilang kuasa ialah 0 dia akan dapat 0.02. Okey, kalau yang 1000 volt
24 volt naik kepada 1000 volt. Okey. Yang ni naik kepada 200 volt kan? Ni naik kepada 1000 volt. Tengok apa beza dia. Okey. Arus dia adalah 0.024. Arus dia sangat kecil Sangat kecil, kamu akan dapat 1000 volt. Okey. Bilang kuasa dia 0.0000864. Mana ya, kalau yang ni ke yang mana yang banyak hilang kuasa? 200 volt. 200 volt. So kita tak boleh naikkan kita tak boleh pakai injak yang naik 200. Kita pakai injak naik yang boleh naik sampai 1000 volt, kamu hilang kuasa sikit je. Okey. Madaran voltaj tinggi menghasilkan kilangan tenaga yang lebih kecil. So nak hantar melalui kabel panjang tu kena guna kuasa tinggi. Sebab itulah kabel yang besar tu yang kamu lintas kat depan ikan tu kan. Okey. Kabel tu membawa satu kabel tu lebih kurang 1000 volt ke atas. Bahaya tau buat rumah bawah dia sebab ada elektrik yang mengalir di atas kepala kamu. Okey. So ni rangkaian ni yang cikgu sebut tadi. Okey. Jimat kos dan cekap ni apakah kebaikan rangkaian ni kalau kamu pakai. Jimat kos rekap pengantaran elektrik pada voltaj tinggi mengurangkan kilangan tenaga, maka kecekapan bertambah dan jimat kos. Tapi sebenarnya nak bina benda ni nak bina benda ni sangat susah. Tapi dia jimat kos kemudian hari. Okay. Pembekal tenaga yang cekap disalurkan dengan mudah ke stesen lain mengikut keperluan dan permintaan. Kalau tumbang habis, putus. Pengurusan tenaga yang baik, jika terdapat stesen terputus bekalan elektrik, tenaga elektrik dari stesen lain boleh disalurkan. Maksudnya dia sambung antara sama lain Dia sambung ke stesen lain, dia bersambung secara selari lah kan. Bukan sesiri selari. Maknanya kalau satu padam macam lampu lah. Satu padam, lampu yang lain boleh menyala. Okay, ini konsep dia. Boleh buat tak? Boleh kot? Buatlah sekarang. Dia sama soalan dia. Dia kurang sama soalan dia. Okay, voltage output injak naik. Okay, kita nak cari apa? VS So, senang saja. Kita ada VP kita ialah 12 volt. I kita ialah 5 ampere. Okay, tak apa. Kita nak cari VS kita. VS sama dengan VP. NS per NP. Senang je. Okay, VS kita, tadi tambah kita V. NS per NP darab dengan 40. Oh, 40 240. 20 240 cikgu. 12. Cikgu boleh terus darab. Sebab dia satu piece bar 20. Macam mana? Macam kan dia cakap satu ni bar 20 kan. So saya darab 12 volt tu dengan 20 je. Boleh, tapi kalau boleh tunjukkan jalan kira ni. Oh, kena tunjuk Sebab jalan kira ni ada markah tau. Kalau kamu dapat terus, kamu dapat jawapan je. Dia tanya, betul kamu tiru ke apa tunjukkan jalan kira, okay? Alright, 240 volt. Kita nanti dapat dah. 240 volt. Arus yang mengalir dalam gelung sekunder transformer. Dia nak cari apa? IS. So IS nak cari. IS tak ada. So kita gunakan di mana dengan kuasa lah. Kalau ini kalau kamu darab dengan ni, kamu dapat kuasa betul. Iaitu berapa kali berapa? 60. 60 watt Okay. Ini ialah PI. Sama dengan PO. Okay. Kalau sini 60, dia pun 60 watt juga. Apa yang masuk keluar pun sama. So PI sama dengan PO. So 60. PO kita tak ada. Kita je ada IS Tapi kita ada VS kan tadi kan? Iaitu 240 volt ialah VS kita. So IS kita dapat tak? Berapa? 4 4 ampere. Betul? Betul tak? Betul tak kamu kira? Betul. So tenaga yang hilang. Tenaga hilang senang saja, iaitu masih lagi gunakan kuasa. I cos tadi. Tenaga ni sepatutnya perkataan kuasa tapi digunakan tenaga. Kamu kena jangan confuse tenaga dengan kuasa. Okay. So, Smile boleh darab terus. I darab dengan B apa? 4 darab dengan botan kita dah 240. Berapa?
Dah 4 dengan 240. Berapa? 900. 960. 960. Berapa? 960. 960. Hmm. 60. Okey, watt Kalau kita guna kuasa 2 R, Dah 4 kuasa 2 8. 4 kuasa 2 16. Darab dengan 2. 32. dapat 32. Dengan 2. Berapa? 32. volt. 32. Watt. Okey, jangan pakai yang ni Yang guna kuasa adalah kuasa hilang kena gunakan formula ini. Okey? Sebab dia ada rintangan. Yang ni yang kita dapat 960 watt ni ialah yang keluar betul. Tapi kalau dia tak tunjukkan rintangan, tak ada rintangan tapi soalan ni dia berikan rintangan. So kamu kena gunakan R tu. Masukkan R tu dalam tu, kamu dapatlah 30 watt. Okey? 32 watt depan dia. Okey, voltan output transformer injek turun. Ni voltan ni berapa ni? DS ni. Jadi VP kita ialah 240 watt. 240. Tadi yang ni DS kita 240. Bila sampai sini, dan ni pula jadi primer Jadi 12. Berapa dapat? Tengok, 12. Bisma pun sama kan? Mesti dapat balik kan? Dapat balik. 12. Masih cekap. Bukan. Arus yang mengalir dalam gelung sekunder transformer injek turun. Berapa arus ni? Terus. Sama je. Sama P 5A. O Sama 5. P I. Kita balik boleh Sama. So kita dapat 32. 2. 30 watt kan? Okay, 32 watt. Kedua bagi voltan. Oh, 32. I kita, voltan kita tadi 12 watt 12. Dapat 2 point. Berapa? 2.6. 2.6. 2.7 kot. Bunda kan. Kenapa arus tak sama dengan 5 ampere? Kenapa? Apa yang silap? Cikgu yang bahagian PIPO tu kan, yang 60 sama dengan IS 240 tu. Bukan 60 bagi 240 ke? 60 bagi 240. lah. 6 bagi 240. Ya Allah, cikgu sekali lagi buat pening kepala cikgu. So 6 bagi 24 apa? 0.25. 0.25. 0.25. Ya Allah, sorry 0.25. Okay, ni kawan tak tidur. Okey, 0.25 darab 02. 0.125. 0.125. Darab dengan 2. 0.125. Cik kan? Kita teruskan. Teruskan jawapannya. Terima kasih. Okey, tadi 240 betul. Kita iaitu 0.25 tadi betul tadi habis Dan kuasa yang telah hilang 0.15. Okey, betul tadi So, soalan seterusnya, berapakah dia punya volt level? Okey, dapat dah 12 volt balik. Okey. So kuasa hilang tadi tu sama juga dengan kuasa sama. 240. Oh ni. Bukan 32 watt tadi, 30 watt tu adalah kuasa hilang. Kita nak cari kuasa kat sini berapa? Iaitu voltan tu 240 darab dengan 0. Sama juga 5 ampere. Okey, baru dapat 5 ampere. Okey, tadi kita silap kira. Okey, kepentingan tenaga diperbaharui. Tenaga yang boleh diperbaharui, apa itu tenaga diperbaharui? Petrol yang boleh diperbaharui tak? Tak. Okey, tenaga solar? Boleh. Ya, boleh. Ini tak kena habis Okey, contoh tenaga solar, tenaga angin, tenaga geothermal, tenaga hidro. Tenaga nuklear boleh? Tak. Tak boleh tenaga nuklear, tapi tenaga nuklear bagusnya walaupun tidak boleh diperbaharui, tapi dia mengambil masa berjuta-juta tahun terpun Okay, tenaga hidro sama juga. Selagi air mengalir, lagi itu dia ada tenaga. Bahan fosil, petrol, arah batu, asli tenaga nuklear akan habis. Okey. Kebaikan yang berbahaya. Apa kebaikan dia? Okey. Dia jimat tu satu, jimat akan tak akan habis
berapa benda-benda yang habis ni makin lama harga dia makin meningkat. Okay. Okay, cikgu saya saja untuk perkenaan. Terima kasih. Okay, kita teruskan dengan elektronik. Masuk sekejap pada bab awal. Tamat. Lepas ni agama kan? Cikgu dia bagi tak link agama? Siapa mengajar agama? Belum lagi. Tiga belum. Kita teruskan Okey, dah ada baca tak tentang elektron? Elektron pula. Ada baca tak tentang elektronik? Elektronik Kita masuk elektronik. Kita belajar tentang pancaran fermion. Okay, sebelum tuan tengok dalam teks dulu. Tajuk bab 5 Ada lagi 3 bab. Okay, dalam tajuk elektronik ni kita akan belajar apa? Nampak? Pancaran fermion. Okey, kita ada kita apakah pancaran fermion dan sinar katot? Cakap Katot tu apa? Kenapa anod bukan anod? Kenapa dengan sinar katot? Ada sebab anak dia. kat Cikgu, Ya. Ustazah dah bagi link. So masuk kan? Okey, so kita akan sambung lagi pada jemaah ni. So elektronik minta lah kau membaca dulu sebab elektronik ni setiap tahun pelajar suka nak memahaminya. Okay, cikgu nak kau baca dulu betul-betul, fahami dengan cara sendiri. Okay, cikgu harap kamu boleh baca dan fahami dengan cara kamu. Rujuk buku-buku yang ada. Okay. Rujuk pada buku-buku yang ada, pastikan baca dulu dan kita akan faham. Cikgu akan fahamkan kamu lagi dengan nota cikgu. Okay, cikgu rasa itu sahaja untuk hari ini. 12.7. Okay. Tamat hari ini. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera.